Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Khalis bin Muhammad Ghazali. Saya mewakili rakan-rakan saya, Raushan Fikri bin Suhaimi, juga Nur Najihah Muhammad Khir, akan membentangkan sejarah pemikiran politik Al-Andalus era Khalifah Abdul Rahman III. Sebelum itu, kami ingin mengambil sedikit masa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Ustaz Izzat Azrai Jamsari, selaku pengajar kami di dalam sejarah pemikiran politik Islam. Juga kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat banyak kekurangan dari sisi kami selaku pelajar Ustaz. Baiklah, kita teruskan dengan poster kami, iaitu sejarah pemikiran politik Al-Andalus era Khalifah Abdul Rahman III. Seperti yang anda lihat, terdapat pernyataan masalah, objektif kajian, metod kajian dan juga hasil kajian. Baiklah, dari segi pernyataan masalah, garapan Fierro dan Safran menghujahkan bahawa Abdul Rahman III ialah seorang khalifah terbilang di Al-Andalus yang berjaya menyatukan kembali kuasa politik Umayyah hingga disegani oleh pihak kawan dan juga pihak lawan. Mana tidaknya, Abdul Rahman III merupakan khalifah yang pertama yang telah membangunkan kembali tamadun Islam di dalam Sepanyol, ataupun boleh kami katakan sebagai satu tamadun, iaitu Al-Andalus. Baiklah, seterusnya ialah objektif kajian. Kami ingin meneliti biografi Abdul Rahman III dan menganalisis sejarah pemikiran politik beliau dalam pemerintahan kerajaan Umayyah di Al-Andalus pada abad ke-10 Masihi. Antara metod kajian yang telah kami lakukan ialah kajian kualitatif, iaitu kajian sejarah, juga analisis kandungan. Seterusnya merupakan hasil kajian. Baiklah, Abdul Rahman III, beliau lahir pada 18 Disember 890 Masihi dan beliau mendapat gelaran iaitu Abdul Rahman Al-Nasir. Manakala tempoh pemerintahan beliau ialah selama 49 tahun, iaitu 912 Masihi sehinggalah 961 Masihi. Beliau telah menaiki takhta ketika usia muda, iaitu pada umur 22 tahun. Manakala beliau telah meninggal dunia pada 15 Oktober 961 Masihi. Nama bapa beliau ialah Muhammad ibnu Abdullah, manakala nama ibu beliau ialah Muzna ataupun Muzainah. Seterusnya ialah pemikiran politik. Beliau telah mengaplikasikan sistem khilafah dalam pemerintahan, manakala beliau juga menerapkan aspek tawaduk dalam pemerintahan beliau. Seterusnya beliau meletakkan ulama pada kedudukan yang terhormat. Baiklah, kita akan lihat kepada sumbangan beliau terhadap tamadun Al-Andalus. Beliau telah menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Al-Andalus. Beliau juga telah mengadakan perjanjian damai dengan pihak musuh. Makanya beliau telah mewujudkan satu masyarakat yang harmoni, aman dan damai, hidup walaupun berbeza dari segi agama, namun masih lagi boleh hidup secara bersama di bawah satu pemerintahan, iaitu pemerintahan Islam. Baiklah, seterusnya merupakan sumbangan beliau dari segi keselamatan. Beliau telah mewujudkan unit polis siang, unit polis malam, unit polis laut. Beliau juga telah mewujudkan unit polis darat. Manakala dari segi ekonomi, beliau telah menjana pendapatan menerusi pelbagai bidang, iaitu melalui perlombongan. Beliau juga membuat pembuatan kulit dan pembinaan kapal. Beliau juga menjalankan pembangunan. Maknanya beliau ni ingin memajukan tamadun Al-Andalus yang dulunya merupakan satu tamadun yang agak mundur. Jadi beliau telah datang dengan memajukan Al-Andalus, iaitu beliau menjalankan ketenteraan, seterusnya infrastruktur perbendaharaan, dan juga beliau yang mewujudkan pusat keilmuan di dalam tamadun Al-Andalus. Bila
kita bercerita tentang pusat keilmuan, Al-Andalus merupakan antara yang cukup terkenal dari segi pembudayaan ilmu, iaitu ramai ahli-ahli falsafah barat yang datang turun ke dalam Al-Andalus ataupun Spanyol untuk menuntut ilmu. Ada juga ilmuwan-ilmuwan yang di dalam Al-Andalus keluar negara ingin belajar ilmu yang ada di belah barat. Okey, seterusnya adalah dari segi seni bina. Tak dapat disangkalkan lagi bahawasanya di dalam Andalusia terdapat banyak seni bina yang sangat menarik. Antara yang saya tahu adalah seperti Alhambra, dan juga di dalam poster ini terdapat Madinah Az-Zahra, pembinaan madrasah rumah anak yatim, dan yang paling terkenal ialah kota Cordoba yang mempunyai 700 naskah di dalam perpustakaan. Juga di situ adalah yang pertama mewujudkan universiti Islam di dalam Cordoba. Makanya kita dapat lihat bahawa Andalusia ni merupakan antara tamadun yang sentiasa memudayakan ilmu, bukan sahaja dalam masyarakat Islam, tetapi ianya secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan ilmu-ilmu ini kepada golongan-golongan yang bukan Islam, contoh seperti Yahudi, juga Kristian. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.